Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera yang saya hormati dan sanjungi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik dan rakan-rakan saya yang sudi hadir dan menyertai webinar yang saya anjurkan pada hari ini, iaitu dengan topik yang akan kita hurai, jelas dan perincikan mengenai heart to height. Okey, konsep topik webinar ini dilaksanakan bertujuan untuk memberi pendedahan kepada golongan mangsa banjir mengenai rawatan awal yang akan diperoleh bagi membantu mangsa banjir untuk menenangkan diri mereka sekiranya berhadapan dengan situasi bencana seperti banjir. Okey. Lantaran itu, saya juga akan menghuraikan mengenai PFA ataupun yang dikenali sebagai psychological first aid, iaitu salah satu pendekatan yang kebiasaannya digunakan oleh kaunselor ataupun golongan profesional untuk membantu golongan yang terkesan dengan bencana alam. Okay, jadi program ini juga akan memfokuskan bencana alam yang melibatkan banjir kerana seperti yang kita tahu berlaku secara besar-besaran ya pada tahun lepas. Sebab kalau kita lihatlah pada tahun lepas, pada penghujung tahun lepas, di mana kita lihat banjir berlaku secara besar-besaran di mana terdapat pelbagai golongan yang terkesan dengan bencana banjir ini. Jadi oleh itu sesuai dengan pendekatan psychological first aid ataupun PFA yang digunakan, program ini telah membawa satu tema iaitu kita bangkit bersama sebagai salah satu inisiatif untuk memberi sokongan kepada mangsa banjir bahawa mereka bukanlah keseorangan untuk menghadapi bencana ini. Pelbagai pihak termasuklah kaunselor seperti saya sendiri akan sedaya upaya untuk memberi pelbagai bantuan dalam bermacam-macam bentuk. Okay. Selain daripada bantuan untuk mangsa yang mengalami masalah kesihatan daripada segi kesihatan mental disebabkan trauma bencana, golongan ini juga akan memperoleh pelbagai lagi bantuan lain seperti bantuan kewangan, pakaian, tenaga sukarelawan dan sebagainya di pusat pemindahan banjir. Jadi hal ini adalah kerana masa banjir ini kebiasaannya akan mengalami pelbagai bentuk reaksi awal yang boleh mengganggu daripada sudut fizikal, psikologikal, tingkah laku, emosi dan juga spiritual. Jadi saya berharap dan saya sangat-sangat berharap agar program yang dijalankan ini juga boleh memberi peluang kepada saya untuk meneroka dan mendalami isu yang dihadapi oleh mangsa ketika musim banjir. Jadi para peserta juga perlu untuk memberi sepenuhnya perhatian ya kepada webinar kita pada hari ini. Okey. Okey, sekejap ya. Saya ubah slide dahulu. Seterusnya. Okey, nampak kan slide ni? Jadi, jom kita berkenalan. Orang cakap, tak kenal maka tak cinta kan? Okey, jom kita berkenalan. Nama saya sendiri, nama diberi ialah Siti Maisarah binti Saifuddin. Saya merupakan pelajar sarjana muda kaunseling daripada Universiti Malaya. Sebelum kita jadi matlamat yang saya inginkan pada program kali ini adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk menghadapi krisis trauma yang dihadapi sepanjang berhadapan dengan situasi banjir pada tahun lepas. So kalau kita tengok banyak sangat reaksi yang kita dapat lihat di mana ramai yang terkesan dengan isu banjir, di mana terdapat rumah yang di bawah arus. Jadi saya rasa macam program ini sesuai untuk saya sendiri sebagai kaunselor untuk mendalami apa yang dialami oleh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, seterusnya saya akan memberi sedikit tentatif awal lah mengenai webinar yang kita akan jalankan pada hari ini, di mana slot yang pertama kita akan teroka dahulu ataupun mendalami dahulu laporan-laporan banjir pada tahun 2021, dan slot yang kedua kita akan mengetahui apakah itu psychological first aid. Okey, dan slot yang ketiga kita akan mengetahui pula apakah itu trauma. Dan slot keempat, kepentingan untuk mengendalikan trauma sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan situasi banjir. Dan slot yang kelima adalah mengenai langkah pengendalian trauma sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan situasi banjir tersebut. Okey, seterusnya. Okey, slot yang pertama iaitu mengenai laporan banjir 2021. Okey, sekejap ya. Okey.
Boleh nampak kan? Okey, pertama sekali kita akan sama-sama lihatlah laporan banjir bagi beberapa buah negeri yang kebanyakannya melibatkan ratusan penduduk di beberapa negeri terpaksa berpindah ke pusat pemindahan banjir disebabkan banjir yang berlaku pada tahun lepas. Isu banjir ni yang melanda Malaysia pada kali ini di setengah kawasan seperti yang anda lihat di kaca skrin ini seperti di Pahang, Johor, Lembah Kelang yang teruk sekali pada tahun lepas, Kelantan, Terengganu, Shah Alam, Perak, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Dan kesemua tempat-tempat ini telah memberi kesan mendalam terhadap emosi dan pemikiran mangsa banjir yang berkemungkinan menyebabkan tekanan dan stres dalam kalangan mereka. Okey, poster yang pertama ini adalah melibatkan negeri Pahang dan Johor di mana dapat kita lihat ya terdapat banyak tempat yang menyebabkan beberapa mangsa banjir ini terpaksa berpindah disebabkan rumah-rumah yang ditenggelami oleh air banjir yang sangat tinggi. So jadi banjir yang berlaku pada penghujung tahun 2021 ni kita dapat lihat memberi impak yang sangat besar kepada mangsa kerana tempat seperti Selangor, Lembah Kelang tu dapat kita lihat ya tidak pernah lagi berhadapan dengan banjir yang begitu teruk. Sehingga mencecah paras bumbung. Jadi mengikut kalau kita lihat pada slide yang seterusnya, mengikut ni Jabatan Meteorologi Malaysia juga menunjukkan amaran hujan yang berterusan dan dijangka berpanjangan daripada minggu tersebut lah, daripada bulan 12 tak silap saya pada tahun lepas. Jadi kalau kita tengok ya, belah Pahang, Melaka dan sebagainya tu dan yang warna kuning tu memang melihatkan amaran hujan berterusan buruk dan akan memberi kesan untuk berlakunya banjir pada tempat-tempat tersebut. Okey, selesai bahagian tersebut. Seterusnya kita akan berganjak pula kepada soalan yang kedua iaitu mengenai psychological first aid PFA. Okey, apakah itu psychological first aid? Okey, psychological first aid ni merupakan sebuah tindak balas yang bersifat manusiawi dan menyantuni sesama manusia yang menderita disebabkan bencana alam yang berlaku. Okey, PFA ni, siapakah yang layak memperolehi PFA? Okey, PFA ni akan diperuntukkan kepada masyarakat yang berada dalam keadaan yang tertekan disebabkan mengalami kejadian bencana yang kritis. Jadi di mana pula PFA ni boleh disampaikan? Okey, seperti yang kita tahu, mangsa-mangsa banjir ni akan ditempatkan di tempat pelindungan kawasan bencana lah, seperti di sekolah, pusat pemindahan banjir ataupun pusat kesihatan. Jadi kadang-kadang sesetengah kaunselor ini akan ditempatkan ataupun sukarelawan akan ditempatkan di sesetengah kawasan pusat banjir untuk membantu kawasan banjir. Tak kira lah daripada segi apa pun, yang penting kita bantu. So bilakah PFA ini boleh disampaikan? Jadi disampaikan ketika menjalani bantuan kepada masyarakat yang mengalami stres ataupun tekanan. Itu serba sedikitlah mengenai PFA dan saya harap pun tuan-tuan dan puan-puan akan faham mengapa PFA ini sangat penting untuk saya sebagai kaunselor memberitahu dan menghuraikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya soalan yang ketiga iaitu apakah itu trauma? Okey. Trauma itu kalau kita tengok ya, menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah bermaksud seseorang yang berasa terkejut disebabkan peristiwa yang akan memberi kesan yang mendalam, menakutkan dan berpanjangan. Okay, kalau kita lihatlah kalau contoh berlaku pada diri kita sendirilah sebagai manusia yang mempunyai fitrah kan, mempunyai kelemahan. Kalau contohlah rumah kita di bawah arus, ditenggelami air, apakah perasaan kita? Kadang-kadang kita rasa macam dia akan menyebabkan trauma yang berpanjangan kepada diri kita. Okay? So sebab itulah saya jadi trauma ni juga sering dikaitkan dengan tekanan emosional dan kebiasaannya berlaku disebabkan pengalaman buruk yang menimpa seseorang seperti yang kita bincangkan sekarang iaitu banjir lah. Jadi kejadian yang menyebabkan trauma terutama yang boleh mengancam nyawa seperti banjir. Okay, seterusnya kita lihat pula apakah itu kesan trauma kepada mangsa banjir. Okay,
kesan trauma kepada masa banjir. Yang pertama adalah mengenai keadaan mental seseorang. Okey, di mana kalau kita lihat keadaan mental seseorang ni akan menyebabkan seseorang itu kurang kemampuan untuk mengingati dan memberi tumpuan seperti biasa kerana konflik banjir ni membuatkan setengah orang tidak mampu berfikir secara normal dan keadaan mental atau keadaan kesihatan mental seseorang itu mungkin akan terganggu dan golongan ini juga sukar untuk menghindari pemikiran yang sering mengganggu kejadian traumatis tersebut dan tidak mempunyai arah tuju ataupun dia mengalami disorientasi. Maksudnya apa yang kebiasaannya dibuat pada rutin harian dia dan dia akan jadi terganggu disebabkan masalah-masalah tersebut. Contohlah, saya bagi tahu contoh kalau macam rumah dah ditenggelami air mestilah ada masalah kewangan. Kalau seseorang tu tidak mempunyai belanja yang cukup mungkin dia akan mengganggu fizikal mental seseorang. Okay, seterusnya kesan yang kedua adalah mengenai keadaan emosi di mana seseorang itu akan muncul rasa takut, panik dan cemas. Dan kedua adalah mula untuk mengasingkan diri dan menjauhi semua orang. Dan yang ketiga adalah terkejut ataupun keterlaluan kerana tidak boleh terima tentang kejadian bencana yang menimpa. Dan yang ketiga adalah akan memberi kesan kepada keadaan tingkah laku seseorang di mana seseorang itu akan berusaha untuk menghindari tingkah laku yang mengingatkan kepada kejadian traumatis tersebut. Kalau kita beri contoh, seseorang itu dia boleh menyelamatkan, contohlah ayah yang nak menyelamatkan anaknya yang dibawa arus, tapi dia tidak mampu. Jadi disebabkan kejadian tersebut dia akan memberi efek kepada keadaan tingkah laku seseorang dan seseorang tersebut juga tidak akan melakukan aktiviti harian seperti biasa kerana kejadian-kejadian tersebutlah yang akan memberi efek kepada tingkah laku beliau. Jadi seterusnya tidur juga akan mengganggu, maksudnya waktu tidur juga akan mengganggu dan perubahan dalam pengambilan makanan. Yang keempat, kita akan melihat pula mengenai kepentingan mengendalikan trauma sekiranya berhadapan dengan situasi banjir. Yang pertama, kita dapat lihat kepentingannya adalah untuk membina daya kekuatan mental dan ia merupakan satu proses yang membolehkan seseorang mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang menyebabkan trauma dan tekanan. Di mana kepentingan untuk seseorang menjaga dan merawat trauma yang dihadapi boleh membantu seseorang untuk menyesuaikan diri semula dengan situasi dan keadaan semasa. Okey, dan penyumbang utama untuk menguatkan ketahanan mental adalah melalui hubungan kekeluargaan. Di mana kalau contoh kita menghadapi trauma, kalau boleh kita perlu untuk mendapatkan sokongan daripada keluarga. Di mana kalau contoh kita dapatkan sokongan daripada ibu, daripada ayah dan hubungan tersebut ataupun sokongan tersebut boleh memberi dan menguatkan ketahanan mental seseorang, hubungan kasih sayang dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah mengenai kepentingan untuk penjagaan diri yang baik di mana seseorang itu jika menghadapi trauma disebabkan banjir perlulah bangkit untuk mengambil berat tentang emosi diri sendiri serta keperluan diri. Contohnya, contoh yang saya boleh tunjukkan di sini adalah untuk mengambil berat tentang emosi serta keperluan diri yang lebih penting. Kalau contoh dia cakap seseorang itu berhadapan dengan masalah kesihatan, contohnya gangguan tidur yang tak menentu, jadi seseorang itu perlulah menjaga diri dengan sebaik mungkin dengan mengambil berat tentang diri sendiri terlebih dahulu. Sayangi diri anda terlebih dahulu ya. Self-care. Okay. Seterusnya, kepentingan seterusnya adalah mengenai seseorang itu berkeupayaan untuk melihat potensi diri secara positif jika seseorang itu tidak berhadapan dengan trauma kerana seseorang ini akan tumpukan kepada kelebihan dan bukanlah kekurangan diri. Dan jangan sesekali malu untuk meminta pertolongan sekiranya anda mengalami trauma disebabkan banjir ini. Dan saya pun nak serulah kalau boleh, kalau jika kita berhadapan dengan situasi banjir ini, pupuk rasa yakin untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Sebab suatu masalah ni dia takkan selesai kalau diri sendiri tak berpandangan dengan terbuka untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Okay, dan akhir sekali seseorang itu perlulah berkeupayaan untuk menukar persepsi terhadap bencana. Di mana dapat kita lihat golongan ini perlulah mengelakkan untuk melihat krisis atau masalah yang berlaku itu sebagai satu perkara yang besar. Memanglah masalah yang berlaku, contohnya masalah banjir ini perkara yang besar, tapi kita tidak perlu menganggap masalah tersebut akan berpanjangan. Mesti ada jalan satu penyelesaian yang boleh selesaikan isu ataupun konflik yang berlaku. Seterusnya, kita diri sendiri perlulah untuk ubah persepsi diri dan melihat sisi positif dan hikmah di sebalik kejadian yang berlaku. Seterusnya adalah slot yang kelima, iaitu langkah pengendalian trauma sekiranya berhadapan dengan situasi banjir. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama adalah langkah pengendalian trauma yang pertama seperti kita lihat ya, kejadian-kejadian seperti bencana alam ni telah memberi kesan yang mendalam terhadap mangsa-mangsa. Jadi kesan-kesan psikologi ini akan memberi kesan traumatik dan menjejaskan emosi mangsa seseorang. Dan situasi traumatik tersebut adalah satu peristiwa yang boleh menyebabkan kecederaan terhadap fizikal, emosi, psikologi ataupun mental seseorang. Jadi golongan ini yang mengalami trauma ini mungkin akan merasa bimbang ataupun ketakutan sepanjang masa. Tak kiralah long term ke short term ke, kadang-kadang dia akan merasa ketakutan. Dan saya sendiri sebagai kaunselor ataupun keluarga perlulah memberi sokongan bahawa beliau perlu kuat untuk berhadapan dengan situasi tersebutlah. Jadi dalam setengah kes kadang-kadang mereka mungkin tidak tahu untuk memberi respon ataupun mungkin menafikan kejadian yang berlaku, dan individu ini memerlukan bantuan dan masa untuk menyembuhkan diri di samping menstabilkan emosi dan mental seseorang. Jadi langkah-langkah yang berkesan untuk mengurangkan penderitaan terhadap trauma ini adalah dengan berjumpa dengan pegawai profesional seperti kaunselor. Okay. Langkah yang pertama yang boleh saya beritahu dan boleh saya jelaskan adalah mengenai beri masa untuk menyesuaikan diri. Di mana seperti yang kita tahu, situasi trauma ini boleh memberi kesan jangka masa pendek ataupun jangka masa panjang bergantung bagaimana seseorang itu mampu untuk menyesuaikan diri. Jadi golongan ini perlulah memberi masa kepada diri sendiri untuk sesuaikan diri dengan keadaan sekeliling. Contohnya, seperti macam yang saya cakap tadi, kadang-kadang ada satu kajian selepas banjir barang-barang rumah dah ditenggelami air, dan rumah pun dibawa arus, dan kesemua kejadian ini saya boleh cakapkan yang dia akan menyebabkan trauma yang akan berlaku selepas berlakunya sesuatu bencana. Okay? Dan yang kedua, golongan yang terkesan dengan banjir ini perlulah berani untuk meluahkan perasaan yang terpendam. Sekiranya golongan ini malu untuk berkongsi dengan keluarga, maka cubalah untuk beranikan diri dan mendapatkan bantuan daripada talian bantuan sokongan. Seperti yang kita tahulah, kalau contoh badan profesional kaunselor yang boleh untuk dihubungi adalah daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga talian hotline psikososial dan sebagainya. Okay. Ketiga adalah untuk cuba untuk mendapatkan bantuan daripada kumpulan sokongan. Kebiasaannya terdapat juga kaunselor yang ditempatkan di sebuah kawasan pusat pemindahan banjir. Jadi sekiranya tidak mampu untuk menahan beban yang berlaku disebabkan banjir ini, maka saya nasihatkan untuk sangat untuk berjumpa kaunselor. Sebab kita tak tahu, kadang-kadang trauma yang kita hadapi ni mungkin dia akan berlaku berpanjangan, tetapi disebabkan bantuan daripada seseorang seperti kaunselor, dia akan meringankan beban dan menghilangkan sedikit demi sedikit trauma yang dihadapi. Okay. Seterusnya, langkah-langkah yang keempat adalah untuk mengamalkan gaya hidup yang sihat dengan mengambil makanan dan minuman yang berkhasiat. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab kalau kita lihat musim banjir ni, macam-macam penyakit boleh datang tanpa disedari. Contohnya lah yang kita dapat lihat di pusat pemindahan, kita dah ramai orang yang membuatkan kita terjangkit dengan virus COVID, penyakit taun, batuk, demam dan sebagainya.
Jadi dengan mengamalkan gaya hidup sihat, jadi kita boleh dan boleh mencegahlah daripada memperoleh penyakit-penyakit seperti tersebut. Dan sebenarnya penyakit-penyakit tersebut juga akan kalau kita tak mencegah boleh menyebabkan sistem mental kita juga akan terganggu. Okay, seterusnya adalah golongan ini juga perlu mengekalkan dan menambah baik rutin harian. Contohnya di pusat pembinaan manja cuba untuk buat suatu aktiviti yang boleh menambah stamina diri sendiri. Seperti exercise ke ataupun apa-apa sahaja yang boleh kita keluar perlu. Sebab melalui exercise kita akan reduce kita punya anxiety ataupun tahap trauma tu. Maksudnya kita akan release tension lah sedikit. Okay. Dan terakhir sekali adalah golongan yang terkesan ini juga perlu untuk mengelak daripada membuat keputusan, sebarang keputusan yang penting. Sebab ni hal ini kerana trauma yang dihadapi berupaya untuk mempengaruhi pemikiran kita untuk bertindak di luar kawalan yang secara langsung berkemungkinan boleh menjejaskan cara kita berfikir dan bertingkah laku dalam menghadapi rutin-rutin harian. Jadi, selesai juga kita telah menyentuh tentang apakah itu psychological first aid, apakah itu trauma, kesan-kesan yang akan berlaku, kepentingan dan juga langkah-langkah yang akan boleh kita lakukan. Jadi sebagai kesimpulan yang boleh saya seru pada penutup webinar hari ini adalah sesiapa yang berhadapan dengan trauma, tekanan ataupun stres, pastikan ya anda mendapatkan bantuan sokongan psikologi yang boleh membantu anda. Jangan malu, saya ada bersama anda. Sekian sahaja webinar pada hari ini. Okay, sebelum saya menamatkan, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada sesiapa yang sudi untuk menyertai program yang dijalankan anjuran daripada saya sendiri sebagai kaunselor pelatih daripada Universiti Malaya. Saya juga berharap para peserta boleh meluangkan sedikit masa untuk menjawab borang maklum balas sebagai penilaian untuk program yang dijalankan ini. Dan saya juga berharap semoga kita semua berjumpa lagi di lahir bangkit bersama. Okay? Sebelum tu sila klik ya patuan link Google Form di bawah untuk membuat penilaian. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.